Sebelum ini saya bercerita tentang keperwiraan anggota dan juga pegawai daripada Polis Diraja Malaysia. Baik, kali ini saya nak memetik salah satu kisah yang sangat menyayat hati. Kisah seorang pegawai muda yang baru berusia 24 tahun, iaitu kisah Kapten Mohana Chandran, anak lelaki Velayudhan. Beliau memasuki bekas pelajar maktab tentera diraja ini, berasal daripada Kuala Lumpur dan terpilih untuk mengikuti latihan ketenteraan di Sekolah Pegawai Kadet Tentera di Portsea, Australia, dan ditauliahkan dengan pangkat Lieutenant Muda dalam Batalion keempat Regiment Ranger Diraja. Baik, apakah cerita Kapten Mohana Chandran, anak lelaki Velayudhan ni? Jadi saya ringkaskan, namanya adalah, kita sebut dengan nama Kapten Chandran je lah. Okey, pada satu operasi khas menentang pengganas komunis pada 13 Jun 1971, Kapten Chandran dan anak buahnya telah ditugaskan untuk masuk ke kawasan simpan Hulu Kinta Perak. Mereka tak ramai, mereka ketika itu lebih kurang dalam 10-15 orang yang terdiri daripada anggota tentera, beberapa orang anggota komunis yang sudah menyerah diri, yang berkhidmat sebagai ejen kerajaan pula, dan juga beberapa anggota daripada Polis Diraja Malaysia. So, operasi itu dikenali sebagai Ops Iblis. Ops Iblis, nama pun dah ganas dah. So, apabila masuk ke dalam hutan tersebut, yang terletak tak jauh daripada Ulu Kinta sana, dipendekkan cerita, pada suatu petang itu mereka telah bertembung dengan sekumpulan orang asal ataupun orang asli, dan orang asli sudah memberi amaran bahawa tuan, jaga-jaga kerana ada komunis tidak jauh daripada tempat mereka berada. Bila mendengar perkataan itu, anggota-anggota komunis yang telah surrender tadi, yang turut sama nak membantu Kapten Chandran dan rakan-rakannya itu, mengambil keputusan untuk tidak meneruskan perjalanan kerana mereka takut sekiranya mereka tertangkap, mereka takut mereka akan dibunuh, sebab dianggap sudah menjadi tali barut kerajaan. Apabila mendengarkan kata-kata macam itu, Kapten Chandran kata, tak apa, you all nak balik, you all balik. Kami akan teruskan perjalanan. Dipendekkan cerita, dalam perjalanan untuk memburu pengganas komunis itu, mereka sampai ke satu tempat. Kapten Chandran telah bertembung dengan 3 orang pengganas komunis. 2 orang sedang menggali tanah dan seorang rakan mereka sedang jadi sentri lah. Mungkin dia gali itu untuk buat kubur dan sebagainya. Belum sempat berbuat apa-apa, anggota komunis 3 orang tu telah ternampak kelibat Kapten Chandran dan rakan-rakannya, lalu berlakulah pertempuran yang sangat hebat. Bayangkan ketika itu, kekuatan pasukan Kapten Chandran tu hanya lebih kurang 10 orang sahaja. Tetapi rupa-rupanya anggota komunis di kawasan tersebut dianggarkan kira-kira 30 orang. Bayangkan 10 lawan 30. Namun, Kapten Chandran dan anak-anak buahnya tidak menyerah kalah. Mereka bertempur dengan penuh semangat keperwiraan. Namun, tanpa disedari, tiba-tiba 2-3 butir peluru telah singgah ke tubuh Kapten Mohana Chandran. Yang menariknya, disebabkan terlalu bersemangat menentang pengganas komunis ketika itu, Kapten Chandran tidak sedar bahawa peluru telah singgah ke kepalanya. Sehinggalah ketika beliau cuba bangun, tiba-tiba beliau blank dan terus terjelepuk ke tanah. Apabila selesai pertempuran, anggota-anggotanya memeriksa, didapati bahawa Kapten Chandran tidak lagi bernyawa. Satu fakta yang menarik, ketika pertempuran itu berlaku, anak-anak buah dia mengakui keberanian Kapten Mohana Chandran ini sangat luar biasa. Bahkan beliau tidak lekang daripada menyebut perkataan serang, serang, serang kepada anak-anak buahnya untuk menaikkan semangat. Dan yang paling menyedihkan, kira-kira 30 minit selepas pertempuran,
markas tentera menerima satu signal ataupun satu kod daripada pasukan Kapten Chandran yang mengatakan Sunray Kilo India Alpha. Dan kalau benda itu ditafsirkan, ia bermaksud kill in action ataupun mati dalam pertempuran. Dan setelah diperiksa, ternyata yang meninggal dunia itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kapten Mohana Chandran sendiri. Ini menunjukkan betapa hebatnya, keberanian luar biasa dalam usia 24 tahun tuan-tuan dan perempuan, tapi berjaya memimpin satu pasukan tentera yang jumlahnya hanya 10 orang bertempur dengan anggota komunis yang jumlahnya berpuluh-puluh orang. Semangat luar biasa, kepimpinan yang luar biasa hingga menyebabkan kerajaan mengambil keputusan untuk menganugerahkan pingat keberanian tertinggi negara Sri Pahlawan Gagah Perkasa kepada pegawai muda ini, iaitu Kapten Mohana Chandran, anak lelaki Velayudhan. Kita berhutang nyawa dengan Kapten Mohana Chandran. Salut.